Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab? Arju lakum fi sihatin daiman insyaallah. Al-yawm sanuwasil darasana lil madati al-hadits an-nabawi lis-safil khamis fi yaumil itsnain. Tayyib. Mal mawdu' sanadrusu al-yawm wa al-hadits as-sabi'u tahta al-mawdu' amara Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nahihi khususan syarhun nas. Jadi pilihan hadis masih lagi tajuk yang ketujuh, hadis yang ketujuh yang bertajuk perintah Rasulullah dan juga larangannya. Jadi Ustaz Zaka untuk hari ini Ustaz Zaka akan jelaskan syarah tentang matan hadis tu. Boleh rujuk kitab Entun pada muka surat 30 hingga 31. Baik, jadi ini adalah matan hadis untuk hadis yang ketujuh yang bertajuk Amarul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Zah dah baca untuk minggu lepas, jadi Ustaz Zah akan teruskan sahaja. Baik, ini pula adalah terjemahan daripada matan hadis. Ustaz Zah akan baca sepintas lalu untuk kita dapat mengetahui makna secara keseluruhan. Makna matan hadis perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangannya. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Okey, terjadinya hadis ini kerana apabila Nabi memberitahu pengkhabaran tentang kewajipan melakukan haji. Dan ketika itu ada seorang lelaki yang bernama Akhraq bin Habis bertanya kepada Rasulullah tentang kewajipan haji tersebut. Lantas terjadilah hadis ini. Jadi itulah sebab hadis ini Nabi bersabda hadis ini. Okey, jadi seterusnya kita tengok syarah untuk hadis ni. Baik, al-an kita masuk untuk syarah nas hadis. Okey, nas yang pertama saya ambil daripada hadis manahaitukum anhu fajtanibuhu. Okey, untuk kalimah ini sahaja, ayat hadis yang pertama ini. Okey, apa yang dikatakan ai ijtanibuhu jumlatan wahidatan la taf'aluhu wala syai'an minhu wa hadza mahmulun ala nahi tahrimi. Baik, apa maknanya? Iaitu menjauhinya secara sekaligus, tidak boleh melakukannya dan berbuat baik apa pun daripadanya. Dan ini membawa kepada larangan yang mengharamkan. Maksudnya apa? Perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita tidak boleh melakukan, kita tak boleh menggunakan perkara tersebut walau apa pun alasan yang kita ada. Okey, saya bagi contoh larangan la ta'kulu riba. Maksudnya apa? Jangan kamu memakan riba. Maksudnya larangan tu larangan yang pasti. Kita tidak boleh mengambil riba walaupun RM1. Maksudnya apa? Larangan tu kalau kita buat memang dapat dosa. Berbeza dengan larangan yang hanya menimbulkan kemarahan sahaja. Sebagai contoh, Nabi melarang kita minum sambil berdiri. Itu taklah sampai kita mendapat dosa yang besar. Hadis kedua pula, wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Syarahnya, ai wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Wa minha idza wajada ma'an lil wudu'i la yakfihi fal azharu wujub istimalihi
summa yatayammamu lil baqi. Keterangan untuk potongan hadis yang kedua ini, iaitu apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah semampu kamu. Okey, jadi contoh yang hukum yang diketengahkan, iaitu antaranya apabila ada air untuk wuduk yang tidak mencukupinya, maka jelas wajib menggunakannya air itu untuk berwuduk. Kemudian bertayamum bagi anggota yang belum sempat menggunakan air. Maksudnya apa? Ada air, tetap kena guna air. Bagi anggota yang tidak mencukupi air, perlu bertayamum dengan debu yang bersuci. Jadi ini menunjukkan hukum asal guna air, tapi dipermudahkan. Namanya rukhsah menggunakan debu, iaitu istilah dia tayamum. Okay, jadi ini menunjukkan ibadat yang wajib perlu dilaksanakan. Secara ringkasnya, untuk dua potongan hadis tadi, kita perlu menghindari semua larangan daripada Rasulullah SAW. Okay, jangan kita cuba untuk membuat apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan mengumpulkan dosa. Okay, yang kedua, kita melakukan perintah Rasulullah SAW mengikut apa yang kita mampu laksanakan. Yang ibadat yang wajib menjadi kefarduan kepada kita, wajib kita laksanakan. Manakala ibadah yang sunat, kita perlu usaha dan istiqamah untuk menambah amalan-amalan sunat untuk menampung ibadat yang wajib. Okay, jadi itu sahaja PDPR daripada Ustazah untuk minggu ini. Jangan lupa untuk tugasan. Okay, Ustazah minta tulis makna syarah nas untuk potongan hadis yang pertama dan kedua dalam kitab pada muka surat 30. Dalam kitab, bukan dalam buku tu, dalam kitab. Itu sahaja daripada Ustazah untuk minggu ini. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.